Welcome back to my channel. Di page Adila Rahim, di Instagram, di grup support Y3 dan juga Telegram dan semua channel-channel yang berkaitan. Okay, so hari ini saya ambil masa sikit untuk buat Facebook Live memandangkan saya terlepas 2 hari untuk buat live sebab banyak sangat urusan yang kena saya selesaikan dalam masa 2 hari. So hari ni pun saya masih berada di luar kawasan. So saya nak juga sampaikan sharing untuk siri yang ke-78 petang ni. Hai Cik Puan Liana. Okay, suara Dila jelas ke? Jelas? Hai guys. Jadi Dila tengok dulu. Cik Puan Liana, suara Dila jelas ke? Jelas? Oh my god, terkejutnya. Okay, so apa konten yang Dila nak sampaikan kepada anda semua? So sebelum tu saya kenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Adila Rahim, pengasas Y3 Asia, yang mana saya banyak berkongsi dengan anda semua di Facebook page dan di YouTube channel dan channel-channel yang lain. Semuanya berkenaan dengan jualan, terutamanya dalam bidang jualan online. So hari ni saya bersiaran secara live di page Adila Rahim. Okay, saya masih lagi berada di luar kawasan. Okay, untuk topik hari ni saya nak ambil masa tak lama. Okay, sebab saya ada urusan hari ni. Saya nak share dengan anda berkenaan dengan salesperson kena jadi decision maker, okay, kepada pelanggan anda. Okay, tu topik yang saya nak share hari ni. Kenapa tak naik komen-komen ke saya yang tak nampak komen anda? Okay, so bagi yang ada pertanyaan ataupun persoalan yang anda nak tanya saya, so boleh direct komen di ruangan komen. InsyaAllah saya akan menjawab. Okay, bagi yang tak sempat saya jawab, saya akan bawa ke live seterusnya. Alright, so terima kasih yang watching. Hi, welcome to Sales Millennial. Hai Cik Puan Huwaida. Ramai tengah hari, petang. Dah pukul 3 dah. Okay, so macam mana anda punya aktiviti sales anda hari ni? Okay ke okay? Ataupun ada yang masih bercuti hari ni? Kan hari cuti hari ni kan? Ada yang antara anda yang bercuti, selamat bercuti. Mungkin esok baru nak start balik buat aktiviti sales kan? Okay, so saya tak nak buang masa lama. Saya nak kongsikan dengan anda macam mana kita salesperson, kita nak jadi decision maker kepada pelanggan kita. Okay, so saya nak tanya anda satu soalan. Bukankah kita kena beri ruang kepada pelanggan kita yang buat decision, ataupun kita yang kena buat? Selalunya kita kena bagi pelanggan yang buat kan? So apa yang saya nak kongsikan dengan anda hari ni, kita pun kena buat keputusan untuk pelanggan kita. Okay, dan satu perkara yang anda kena ingat, okay, saya nak share dengan anda, sama ada dalam sales ataupun dalam bisnes, okay, perkara
yang utama yang mesti dilakukan sebagai seorang salesperson ataupun anda yang buat bisnes? Okay, mestilah kena ada ROI. ROI ni adalah Return of Investment. Okay, so anda kena pastikan apa pulangan yang anda dapat. Okay, dan apa pula keuntungan yang anda dapat. Alright, sama ada anda menjual produk ataupun anda menjual perkhidmatan. Okey, dua perkara ni sangat penting. Apa pulangan anda ataupun yang kedua, apa keuntungan yang anda dapat. Alright. So, kita kena pastikan apa yang kita buat ianya berbaloi. Okey, dengan apa yang kita nak buat lah. Alright. So, anda setuju tak dengan apa yang saya sampaikan ni? Alright. So, anda kena make sure ROI tu berbaloi. Pulangan yang berbaloi, keuntungan yang berbaloi. Okay, next. Cuma dalam sales, kita tak boleh push. Orang kata kita tak boleh nak tekan prospek ataupun pelanggan untuk membeli ataupun untuk mendapatkan produk kita ataupun untuk mendapatkan perkhidmatan kita. Okay, maksud saya untuk topik petang ni berkenaan dengan keputusan ataupun kita perlu buat keputusan kepada pelanggan kita bukan dengan cara kita salesperson mengugut pelanggan kita ataupun bakal pelanggan kita. Okey, jangan sampai kita ugut pelanggan kita. Jangan sampai kita paksa diorang untuk dapatkan produk kita. Jangan kita sampaikan kita salesperson takutkan pelanggan-pelanggan kita. Okey, so kalau kita paksa pelanggan kita untuk bertindak, okey, itu bagi saya sebagai seorang salesperson, kita dah langgar etika dalam urusan jual beli. Okey, kita paksa orang beli produk kita, kita ugut orang, kita takutkan orang, kan? Itu dah langgar etika. Okey, jadi sebagai seorang salesperson, benda-benda ni saya sangat mengambil berat isu-isu sebelum ataupun semasa kita menjual produk ataupun perkhidmatan. Tapi ada orang kata pada saya, bagaimana kita nak buat jualan kalau prospek belum ready lagi nak dapatkan produk ataupun perkhidmatan kita? Okay, takkan kita nak tunggu je sampai prospek tu rasa nak beli dengan kita. Jadi bila kita tunggu prospek nak buat keputusan pada kita, sampai bila? Ada orang cakap pada saya macam tu. Dan sampai bila kita nak tunggu prospek bagi keputusan sama ada dia nak ataupun tidak. Macam tu. Itu yang saya cuba nak discuss dengan anda petang ni. Okay, bagi yang baru join live streaming saya, welcome to Sales Millennium. Okay, sekiranya anda ada soalan, ada pandangan, boleh tinggalkan di ruangan komen. Okay. Hai, salam kenal daripada saya yang baru masuk, yang baru tahu yang mana saya buat live. Okay, hari ni dah topik ataupun siri yang ke-78. Bagi yang baru tengok live saya, anda dah tertinggal 77 siri yang mana saya buat live, perkongsian secara live ni 2 hari sekali. Okay, bagi yang tertinggal,
anda boleh pergi terus ke YouTube channel. So subscribe dekat sana. So anda boleh tengok konten-konten mana yang anda rasa anda nak study balik. Okay? Alright, so jom saya nak kongsikan pada anda ada beberapa point macam mana kita nak jadi decision making kepada kita punya pelanggan. Hai. Alright. Okay, langkah yang pertama, apa yang salesperson perlu buat adalah fact finding. Okay, fact finding. Dalam kelas saya banyak tekankan di bahagian fact finding ni. Okay, salesperson perlu belajar macam mana nak dapatkan skill untuk kita pandai dalam fact finding prospek ataupun pelanggan kita. Okay, fact finding ni apa? Okay, fact finding ni apa? Yang pergi kelas tahu macam mana saya explain pada anda. Okay, saya ambil satu contoh yang make sense lah, yang anda mudah faham. Okay, fact finding ni kita nak tanya pada prospek apa masalah ataupun apa fakta yang ada pada prospek ataupun pelanggan kita lah. Kita nak tanya apa soalan-soalan tu yang untuk kita dapatkan facts daripada pelanggan lah. Okay, apa masalah yang mereka ada. Okay, contohnya apa masalah yang ada pada prospek yang mereka nak kongsikan pada kita. Okay, jadi tugas kita sebagai seorang salesperson, kita kena betul-betul pasang kita punya telinga kita untuk mendengar apa yang bakal pelanggan ataupun pelanggan kita nak cakapkan pada kita, apa yang pelanggan nak ceritakan pada kita. Okey, betul-betul kena pasang telinga, nak kena dengar ni apa masalah diorang. Okey, jadi masa diorang tengah berkongsi apa sahaja cerita mereka, kita kena dengar dan jangan masuk campur. Masuk campur ni maksud dia, jangan kita kacau diorang ni dengan time diorang asyik sangat nak bercerita. Jangan kita pun nak bercakap juga. Okay, jangan ni, lebih kurang macam ni lah. Jangan mencelah bila mana prospek tengah asyik nak bercerita pada kita. Okay. Dan majority salesperson, dia suka sangat bercakap lagi, lepas tu dia bercakap lagi, lepas tu dia bercakap lagi. Dan kebanyakannya salesperson yang kita tengok, dia banyak sangat bercakap. Okay, last kita yang overshadow prospek. Itu masalahnya ni. Okay, so saya nak advise anda untuk menjadi seorang salesperson, jangan sampai overshadow prospek. Bagi peluang pada mereka untuk mereka bercerita pada kita. Okay, dapat? Alright. So, apa kelebihan bila mana kita pandai ataupun kita ada skill dalam fact finding? Okay, apa kelebihan kita bila kita pandai fact finding prospek? Lagi banyak kita fact finding prospek, lagi banyak fakta yang kita dapat tahu daripada prospek. Alright. Okay, hi Tuan Zulfikar, hi Zuhdi. Welcome to Sales Millennial. Hi Tuan Nur Hafiz. Okay. Yang mana yang dah pernah join kelas Closing Sales Millennial, saya harapkan anda guna mana-mana skill yang anda dah tahu. Alright, sangat penting bagi seorang salesperson untuk fact finding prospect. Okay, so ingat advice saya, jangan sampai overshadow prospect. Bagi peluang pada mereka
untuk mereka bercakap, untuk mereka ni berkongsi apa saja yang mereka nak kongsikan. Okay, kita dengar saja. Okay, alright. So itu yang pertama. Yang kedua adalah mind solution kepada prospek. Bila kita tahu mereka ada masalah, kita kena bantu selesaikan masalah mereka. Okey, kena bantu selesaikan masalah mereka. Jadi apa yang kita perlu buat adalah mind solution. Apa tu? Apa yang saya nak sampaikan berkenaan dengan mind solution? Okey, mind solution, anda kena pasak dalam kepala prospek masalah mereka, kan? Setiap masalah mereka yang mereka cerita pada kita, tuntang-tuntang, kan? Boleh diselesaikan. Alright, boleh diselesaikan. Okay, mungkin kita boleh bagi beberapa cara kita nak selesaikan masalah mereka. Hai, yang baru join, welcome to Sales Millennial. Okay, hari ni saya berkongsi berkenaan dengan bagaimana anda salesperson nak jadi decision maker kepada prospek ataupun kepada pelanggan anda. So kita baru poin yang kedua. Poin yang kedua adalah mind solution. Okay, anda kena make sure bila mana prospek datang pada anda, setiap apa yang prospek cerita, apa masalah yang ada prospek, kita akan cuba selesaikan dengan beberapa cara, dengan beberapa solution. Itu yang sangat penting. Okey, kita boleh bagi ataupun kita boleh share secara percuma kepada prospek. Okey, solution ni kita boleh share secara percuma kepada prospek. Contoh macam mana nak share benda yang percuma kepada prospek? Contohnya, saya banyak berkongsi berkenaan dengan jualan dan saya juga mengeluarkan solution berbentuk education punya produk. Antaranya e-book, antaranya HOD, handling objection deck, lagi apa lagi? Produk digital, produk fizikal. Semuanya berkenaan dengan sales. Jadi bila orang berhadapan dengan saya berkongsi masalah jualan, okey, jadi apa yang saya beri solution kepada mereka secara percuma terlebih dahulu. Saya share secara percuma. Antaranya handling objection deck. Handling objection deck, apa yang saya share secara percuma, apa yang saya share secara percuma adalah sebelum mereka membeli HOD ataupun handling objection deck, okey, dengan harganya 497, sebelum tu saya bagi dulu solution secara percuma. Okey, saya bagi pada diorang ada 10 template percuma bagaimana nak handle objection. So daripada situ pun diorang dah boleh dapat solution. Okey, tujuan dia apa? Tujuannya bila mereka ada masalah dalam objection, diorang akan ingat pada saya, Adila Rahim, ataupun diorang akan ingat kepada handling objection deck, ataupun diorang akan ingat pada Y3. Itu saja yang saya nak pasak pada mereka. Okay, jadi bila mereka ada masalah dalam objection, apa yang diorang nak cari? Diorang akan cari di Facebook Adila Rahim, di page Adila Rahim, ataupun mana-mana channel, di YouTube channel pun diorang akan cari. Okay, that's why saya kata perkara yang kedua ni adalah penting juga. Bagaimana kita nak beri solution kepada prospek. Beri dulu secara percuma. Okay, supaya mereka kenal kita, supaya bila mereka ada masalah, diorang akan cari siapa yang diorang nak cari. Okay, alright. Langkah yang ketiga untuk kita jadi decision maker kepada pelanggan kita, yang ketiga adalah
selepas kita buat fact finding, selepas kita mind solution, apa yang kita perlu buat adalah kita kena pengaruhi prospek. Maksudnya kita kena influence prospek. Itu yang terakhir. Kita kena belajar macam mana nak influence, macam mana nak ada skill untuk pengaruh prospek ataupun pelanggan. Okey. Macam mana kita nak pengaruh orang? Macam mana kita nak pengaruh pelanggan-pelanggan kita untuk suka dengan kita sebagai seorang salesperson? Antaranya. Okey, antaranya adalah ataupun ciri-ciri untuk anda menjadi influencer. Yang pertama, antaranya personal branding. Okey, personal branding yang baik dan kuat. Yang kedua, recommend daripada kenalan-kenalan pelanggan kita. Okey. Yang ketiga, mungkin kita ada testimoni ataupun result-result kita itu akan menjadi perkara ataupun result-result kita tu orang bercakap berkenaan dengan result-result yang kita ada. Okey, itu pun antara yang terbaik juga untuk kita mendapatkan pelanggan, untuk kita pengaruh pelanggan kita. Okey, yang keempat, bina good relationship dengan pelanggan-pelanggan yang sedia ada ataupun kita punya networking yang ramai. Okey. Yang seterusnya, jujur dan tidak berpura-pura untuk membantu prospek kita. Ini antara ciri-ciri yang mana kita boleh influence prospek ataupun pelanggan-pelanggan kita. Okey. Okey ke setakat tu? Alright. Jadi kita kena pengaruh prospek. Okey, dengan ciri yang mana saya bagi ciri-ciri dekat atas lah. Macam mana kita nak sebenarnya kita nak bina kepercayaan mereka kepada kita sebagai seorang salesperson. That's why saya sangat selalu saya kongsikan dengan anda, kena jaga hubungan. Macam mana sekalipun kena jaga hubungan. Okay, jelas setakat tu. Hai Cik Puan Zuraida, welcome to Sales Millennial. Okay, so saya dah pukul 3. Saya ada urusan sikit. Dah sampai. Okay, saya akan buat live lagi 2 hari insyaAllah dengan topik yang lain pula. So topik hari ni saya dah cover bagaimana nak buat anda salesperson untuk jadi decision maker, untuk buat decision maker kepada prospek anda. Alright, so kena ingat ada beberapa poin penting yang saya share dengan anda, yang saya dah tegaskan daripada awal. Jangan buat orang kata apa, tak bermaksud saya nak anda memaksa prospek untuk membeli produk ataupun servis anda. Okey, kena jadi seorang salesperson yang sehabis yang baik. InsyaAllah anda juga akan berjaya dalam bidang jualan. Okey, itu saja perkongsian saya hari ini. Kita jumpa lagi 2 hari insyaAllah dengan tajuk yang best saya nak share dengan anda. Okay, semoga kita sama-sama jadi salesperson yang apa? Yang hebat insyaAllah. Okay, jumpa lagi 2 hari. Thank you very much yang watching. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oh, happy selling and happy sales millennial.